Buletin 1.30 14 Julai bersama saya Mior Abdul Malik Rayani. Tajuk utama tengah hari ini. PAC akan bentang laporan tuntutan tunggakan bayaran balik GST esok. Juga dua beradik rentung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua beradik rentung selepas rumah mereka di Kampung Indah, Banting, Selangor hangus dalam kebakaran awal pagi tadi. Kejadian berlaku jam 2.48 pagi ketika semua ahli keluarga mangsa sedang tidur dan dua beradik berkenaan gagal diselamatkan kerana api marak terlalu cepat. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Hafiz Shah Muhammad Nur berkata, mangsa Nur Salsabila Muhammad Fakrul Khair 16 tahun dan adiknya Nur Ain Sumayah 13 tahun dipercayai terperangkap dalam bilik tidur dan rentung. Bagaimanapun, ibu bapa dan abang kepada remaja itu terselamat. Bomba tiba di lokasi kejadian pada jam 3.03 pagi dengan dua pasukan dari Balai Banting dan Sepang dikejarkan untuk operasi pemadaman. Rumah berkenaan dilaporkan terbakar 100%. Baik, seorang lelaki kemaruk seks yang sanggup meraba kanak-kanak perempuan di sebuah kedai sebeneka di Bandar Country Homes, Rawang, Rabu lalu diburu pihak polis. Perbuatan lelaki berkenaan dirakam kamera litar tertutup CCTV premis berkenaan. Dalam kejadian jam 6.19 petang itu, mangsa berusia 9 tahun ke premis terbabit bersama ibu dan adiknya. Ketika mangsa dan adiknya sedang memilih barang, lelaki berkenaan dilihat ulang-alik sebelum mendekati mangsa dan melakukan serangan seksual. Ketua Polis Daerah Gombak Asisten Komisioner Samsur Ma'aruf berkata pihaknya menerima laporan pada jam 8 malam Jumaat lalu. Suspek melakukan gangguan seksual dengan menggesel punggung mangsa sebelum mangsa dapat melarikan diri. Pihaknya kini berusaha mengesan suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 14 Kurungan A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Baik, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC akan membentangkan laporan mengenai tuntutan tunggakan bayaran balik cukai barang dan perkhidmatan GST berjumlah 19.4 bilion ringgit esok di Parlimen. Pengerusinya Datuk Dr. Nuraini Ahmad berkata pembentangan awal sehari daripada tarikh asal iaitu Selasa ini adalah bagi mengelakkan lebih banyak andaian berhubung isu berkenaan. Dalam satu kenyataan, Datuk Nuraini menjelaskan orang ramai boleh mendapatkan laporan berkenaan dengan memuat turun daripada laman web PAC di www.parliament.gov.my selepas ia dibentangkan esok. Laporan itu telah dimuktamadkan sebulat suara oleh 13 ahli PAC dalam mesyuarat verifikasi laporan PAC sebelum ini. PAC sudah mendapatkan input daripada 7 kementerian dan jabatan iaitu Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Audit Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Jabatan Akauntan Negara dalam menyediakan laporan itu. Seterusnya, kerana melanggar mangsa hingga menyebabkan kematian, Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu hari ini menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas seorang pemandu lori tertuduh Azami Muhammad, 45 tahun, tenang menerima keputusan mahkamah yang dibuat oleh Hakim Datuk Zainal Azman Abdul Aziz. Tertuduh berdepan dengan 3 pertuduhan. Mengikut pertuduhan pada 2 Oktober 2014 jam 6 petang bertempat di Jalan Raya Kampung Jelapang, Sungai Tong, Setiu, Terengganu, tertuduh didakwa membunuh Rohadi Zakaria dengan bertindak melanggar mangsa sampai mati dan menyebabkan kecederaan parah kepada Zakaria Taib dengan sebuah proton Gen 2.
Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kejadian berlaku di sebuah kedai kopi apabila tertuduh yang membawa sebilah parang mengamuk. Kedua mangsa yang turut berada di kedai kopi itu cuba mententeramkan tertuduh. Sebaliknya, tertuduh yang masih tidak berpuas hati terus mengunggut mahu membunuh mangsa dengan melanggar kedua-duanya hingga mati. Sebaik beredar dari kedai kopi itu, mangsa terus dilanggar oleh tertuduh. Tertuduh yang panik kemudiannya telah membuat laporan palsu di Balai Polis Sungai Tong mendakwa melanggar mangsa kerana cuba mempertahankan diri kerana kedua mangsa cuba menyerangnya dengan parang. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun ke atas tertuduh di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan dengan 6 bulan penjara kerana membuat laporan palsu. Hukuman penjara berjalan serentak. Pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Fadil Mahmud dan tertuduh diwakili Peguam Harshan Zamani. Dua cedera apabila bas yang mengalami kerosakan di lorong kecemasan dirempuh sebuah trailer. Kemalangan berlaku kira-kira jam 3.30 pagi di kilometer 432.6 Lebuhraya Utara Selatan dari Bukit Beruntung ke Rawang, Selangor. Bas ekspres yang membawa 10 penumpang dari Pulau Pinang ke Johor itu dilaporkan mengalami kerosakan dan berhenti di lorong kecemasan. Trailer angkut kenderaan yang dalam perjalanan dari Kedah ke Shah Alam dipercayai terbabas dan melanggar belakang bas ekspres berkenaan. Pemandu lori cedera di bahagian kepala manakala seorang penumpang bas mengalami cedera ringan dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk pemeriksaan lanjut. Penumpang yang tidak mengalami kecederaan pula dibawa ke Terminal Bersepadu Selatan TBS menggunakan bas lain. Pemandu bas turut diambil keterangan bagi membantu siasatan. Baik, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selesai mengerjakan umrah di Mekah, Arab Saudi. Sepanjang melakukan ibadah itu, baginda yang dikawal anggota keselamatan Arab Saudi turut diiringi putera baginda Tengku Amir Nasir Ibni Al-Sultan Abdullah, Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan anggota delegasi dari Malaysia. Al-Sultan Abdullah turut berpeluang mencium Hajarul Aswad, batu diturunkan dari syurga yang terletak di sudut timur Kaabah. Kenangan manis mengerjakan ibadah sunat itu turut dikongsi apabila Tengku Amir Nasir membantu menggunting rambut Seri Paduka Baginda ketika melakukan tahallul. Seri Paduka Baginda Seri Paduka Baginda berada di Arab Saudi untuk melakukan lawatan khas 3 hari bermula Jumaat lalu atas undangan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud, penjaga 2 kota suci. Pada hari pertama lawatan itu, baginda berangkat mengunjungi Madinah dan mengadakan perjumpaan dengan rakyat Malaysia di sana. Seri Paduka dijadual berangkat pulang ke Kuala Lumpur dari Jeddah 5 petang ini. Baik, syukur dan terharu. Itu saja yang mampu diungkapkan sebaik menerima berita gembira menjadi insan terpilih menunaikan rukun Islam ke-5 tahun ini. Lebih istimewa apabila ibadah haji itu dapat dikerjakan bersama ahli keluarga yang lain. Uturannya bersama wartawan Fazilah Hani Harun dari Mekah. Maimun Muhammad Zain 63 tahun, Zakaria 60 dan Zabidi 59 yang membuat pendaftaran haji pada tahun 2008 tidak menyangka dipanggil sekaligus. Alhamdulillah, berkat kesabaran menunggu selama 11 tahun, akhirnya 3 beradik ini dipilih menjadi tetamu Allah pada musim haji tahun ini bersama pasangan masing-masing. Menurut Zakaria, peluang menunaikan haji serentak bersama isteri, kakak, adiknya serta ipar duai merupakan anugerah terindah sepanjang hidup selain dapat mengiratkan lagi silaturahim sesama mereka. Mereka merupakan antara jemaah pertama yang tiba di Tanah Suci dengan penerbangan KT-01. Okey, bila pertama kali kita dapat surat tawaran daripada tamu haji, tak ada digambarkan lah betapa gembiranya sebab kita dah lama tunggu kan. Memang kita berniat kan, insya-Allah kalau pencet aku pun dapat datang ke Tanah Suci. Akan dapat tahun 2008 sebab pada mulanya saya dijangkakan tahun 2022 dan isteri saya tahun 2023, tapi oleh kerana mungkin dimasukkan senarai pendek, kami akhirnya dapat lebih awal lah, tanpa macam saya tanpa sebarang rayuan lah. Buat haji telefon dulu, lepas tu saya dengan suami mula-mula dapat.
Lepas pertama dapat tahu, lepas tu tanya bagi pihak adik-adik yang lain mereka pun semua dapat. Jadi rasa gembiralah, syukur pada Allah banyak-banyaklah. Mereka turut berterima kasih kepada TH atas segala kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan buat jemaah haji. Harapan mereka agar perjalanan ibadah haji ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan haji mabrur. Fazilah Ani Harun melaporkan dari Makkah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Liputan Haji 1440 Hijrah bersamaan 2019 Masihi bersama wartawan Fazilah Hani Harun dan juru kamera Nurliza Muhammad Saleh secara menyeluruh dan berinformasi di semua platform rangkaian TV Media Prima. Innal hamda wan ni'mata laka wal. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya yakin dapat menarik 30 juta pelancong asing dengan pendapatan 100 bilion ringgit, manakala pelancong tempatan sebanyak 92 bilion ringgit pada tahun 2020. Menterinya Datuk Mohammadin Ketapi berkata pihaknya yakin sasaran itu dapat dicapai kerana pada tahun ini hampir semua negeri turut mencatatkan peningkatan kemasukan pelancong. Kita belum kira lagi pelancong di dalam negara. Dia akan melancong dari negeri ke negeri. Kita akan sasarkan lebih kurang, kalau saya tak silap, lebih kurang 92 bilion ringgit Malaysia. Ini bermakna sasaran kita ini kalau di jumlah 100 ringgit Malaysia 100 bilion dan juga domestik ringgit Malaysia 92 bilion bermakna 192 bilion. Ini satu pendapatan negara yang amat tinggi. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penutupan Festival Kesenian Rakyat Kelate di Pantai Geting Tumpat. Katanya negeri Kelantan bakal menjadi salah satu pintu masuk utama iaitu dari sempadan Thailand. Juga daripada penerbangan terus melalui Scoot Airlines, terus dari Singapura ke Kota Baru sebanyak 3 kali seminggu. Menurut Datuk Mohammadin, tahun lalu seramai 4.7 juta pelancong domestik berkunjung ke Kelantan dan lebih 54,000 pelancong asing menginap di hotel-hotel di negeri itu. Manakala dari Januari hingga Mac tahun ini, berlaku peningkatan 2.7% penginapan hotel berbanding tahun lalu. Dan bagi pelancong pula, 1.09 juta orang direkodkan masuk ke Kelantan, sekaligus menjadikan negeri itu salah satu destinasi pelancongan utama negara. Baik, pelbagai cara untuk mencari rezeki. Sepasang suami isteri memilih untuk membuka restoran berasaskan makanan barbecue. Namun, tidak seperti kebiasaan, konsepnya yang berlatar belakangkan alam semula jadi. Jadikan restoran ini tampak lebih unik dan menarik. Bertempat di Ulu Kelang, tidak jauh dari kota metropolitan Kuala Lumpur, restoran ini mengamalkan konsep alam semula jadi iaitu dengan menjamu selera di dalam sungai. Bagi pengusahanya, Zainuddin Yatim dan Ibaria Nurmi Ibrahim, kebanyakan pelanggan yang hadir ke sini mahu menikmati keindahan alam selain menjamu selera. Apa yang menjadi tarikan, air sungai yang bersih membolehkan pelanggan melihat kelibat ikan di sungai itu sambil menikmati makanan. Sambil kita makan, kita boleh santai, boleh menikmati udara yang nyaman. Apabila kita berada di Kuala Lumpur tu dengan hiruk pikuk, di sini kita akan dengar bunyi burung, bunyi air. Kalau waktu malam kita akan dengar bunyi cengkerik, daripada situ kita akan menikmati makanan kita dengan lebih tenang. Bagi menu terdapat beberapa pilihan termasuk makanan laut, daging dan ayam, bergantung kepada kesesuaian cita rasa dan permintaan pelanggan. Ini pula cerita seekor kambing jantan yang menjadi tular di media sosial kerana rupanya yang dikatakan kacak dan pandai bergaya di depan kamera.
Memiliki jambul putih yang kelihatan seperti rambut yang disikat rapi ditambah dengan janggut dan tanduk yang panjang. Kisah kambing dari Baka Sanin ini telah dikongsi lebih 2,000 warganet. Menurut pemiliknya, kambing yang kini berusia 10 bulan itu diberi nama Remos kerana keunikan jambulnya. Katanya, nama itu sesuai dengan wajahnya yang unik berbanding kambing-kambing peliharaannya yang lain. Dia lain sikit lah. Lepas tu dia ni tak power friendly lah. Cuma pandai bergaya lah. Dia tak nak compare dengan kami lain yang macam kalau kita ada dia datang kat kita macam yang depan ni. Tambah Ahmad, beliau membeli Remos pada bulan Mac lalu dari Terengganu kerana ingin mencuba menternak kambing jenis tenusu. Sebelum ini beliau dan 3 lagi rakan kongsinya hanya menternak kambing untuk tujuan akikah dan korban. Kata graduan Diploma Perakaunan dari Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar ini, sejak kisah Remos tular di media sosial, permintaan terhadap kambing dan biri-biri peliharaannya meningkat. Namun, kata pemuda berusia 21 tahun ini, beliau tidak akan menjual Remos walaupun ada pihak yang ingin membelinya. Kini kandang kambingnya yang terletak di Karai, Perak sering dikunjungi orang ramai termasuk rombongan dari tadika berhampiran semata-mata untuk melihat keunikan Remos dengan mata mereka sendiri. Ahmad mula menguruskan kandang kambing milik bapanya sejak 2 tahun lalu sebaik tamat pengajian dan kini mempunyai 300 ekor kambing dan biri-biri. Kita kembali dengan laporan antarabangsa. Ribut tropika Barry melanda Louisiana, Amerika Syarikat awal pagi tadi membawa hujan lebat dan angin kencang serta berpotensi mencetuskan banjir. Ketika tiba di bandar berkenaan, ribut Barry dilaporkan semakin lemah dengan kelajuan angin sekitar 96 km sejam. Barry dikesan bergerak perlahan ke arah barat laut dengan kelajuan 12 km sejam. Bahagian barat New Orleans dan kawasan sekitarnya dijangka paling teruk terjejas dan paling berisiko dilanda banjir. Lebih 100,000 rumah di Louisiana terputus bekalan elektrik dan semua penerbangan masuk dan keluar melibatkan pesawat komersial dibatalkan. Sekurang-kurangnya 14 orang awam maut dalam serangan udara di barat laut Syria. Menurut Badan Sukarela White Helmet, mangsa termasuk kanak-kanak dan bayi. Sebahagian besarnya maut apabila serangan udara membedil sebuah kem penempatan penduduk Syria di Khan Sheikhun sejurus selepas waktu tengah malam. Tidak sampai beberapa jam selepas itu, seorang lelaki dan isterinya yang sarat mengandung terbunuh dalam serangan udara di Kefraya, Timur Idlib. Manakala di wilayah Hama, 3 orang awam termasuk seorang kanak-kanak terbunuh akibat tembakan meriam. Sebuah stesen televisyen di Ukraine dikejutkan dengan serangan bom tangan. Insiden menyebabkan kerosakan kecil pada bahagian luar bangunan. Tiada kecederaan dilaporkan. Kejadian itu dilaporkan berlaku selepas stesen berkenaan mengumumkan rancangan untuk menyiarkan satu dokumentari kontroversi memaparkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Polis menyifatkan serangan pada jam 3.40 pagi waktu tempatan itu sebagai tindakan keganasan. Seterusnya, tunjuk perasaan kembali tercetus di Hong Kong. Kali ini sebagai bantahan kehadiran peniaga dari China di sempadan. Protes diadakan di Sheung Shui di utara Hong Kong disertai sekitar 1,000 orang. Penunjuk perasaan mendakwa pihak berkuasa gagal mengambil tindakan terhadap peniaga China yang membeli barangan pada harga bebas cukai dan kemudian menjualnya semula ke tanah besar China pada harga lebih tinggi. Antara lain, mereka menuntut agar pihak berkuasa memansuhkan pemberian visa seminggu bagi pengunjung dari wilayah sempadan Shenzhen. Penunjuk perasaan juga menuntut undang-undang lebih ketat dikuatkuasakan. Baik, berita sukan. Liga Super kian menghampiri penghujung saingannya. Juara bertahan Johor Darul Takzim terus berada dalam kelas tersendiri membenam Kuala Lumpur 4-0 sekaligus meletakkan pasukan lawan dalam keadaan bahaya disingkirkan dari saingan utama berbaki satu lagi perlawanan. Kedah merakam kemenangan 4-2 ke atas Perak sekaligus berpeluang untuk mencabar kedudukan kedua yang dihuni Pahang. Begitu juga dengan Selangor yang turut mempunyai peluang selepas mengalahkan PJ City FC. Dua pasukan kelompok bawahan PKNP FC dan Fedah United mencatat keputusan 1-1 untuk terus berusaha menyelamatkan diri menuju aksi terakhir kempen.
Di Stadium Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Ceras, tuan rumah yang melayan kunjungan Johor Darul Takzim terlebih dahulu meraih penghargaan apabila Ketua Pasukan Indra Putra Mahyudin diberikan pengiktirafan hasil kejayaan merekod 100 gol dalam saingan Liga. Selepas sepak mula, Kuala Lumpur dialsak bertubi-tubi oleh JDT, memaksa penjaga golnya bekerja keras menyelamatkan percubaan. Gawang tuan rumah bolos minit ke-15 hasil penyudah Gonzalo Cabrera. 13 minit berselang, JDT sekali lagi memerangkap pertahanan tuan rumah untuk gol kedua. Kuala Lumpur memperoleh beberapa kesempatan untuk menghasilkan jaringan tetapi dihampakan kecekapan penjaga gol pelawak. Usaha mereka untuk bangkit kian pudar apabila minit ke-61 rembatan kencang Muhammad Nazmi Faiz Mansur melebarkan kedudukan 3-0 buat skuad Harimau Selatan. Jaringan terakhir permainan dihasilkan Diogo 10 minit berselang untuk melengkapkan kemenangan 4-0 JDT. Ia kekalahan ke-15 Kuala Lumpur dan menghuni tangga terbawah tapi dibezakan 2 mata dengan 2 lagi pasukan PKNP FC dan Felda United di zon penyingkiran. Sementara itu, 2 pasukan finalis Piala FA Kedah dan Perak bertemu terlebih dahulu dalam aksi kedua terakhir Liga sebelum pertembungan penentuan 27 Julai nanti. Berjaya menguasai permainan sebaik sepak mula, Perak terlebih dahulu mengejutkan Kedah menerusi tandukan Ketua Pasukan Syarul Muhammad Saad minit ke-28. Namun kelonggaran bahagian pertahanan pelawat dihukum tuan rumah dengan menyumbat 2 gol dalam tempoh 5 minit. Menerusi Ann Tanabalan yang menyamakan kedudukan pada minit ke-40 disusuli tandukan Renan Alves sejurus sebelum rehat untuk Kedah mengubah kedudukan 2-1. Perak terpaksa menunggu hingga minit ke-79 untuk mengikat keadaan 2 sama hasil sepakan penalti Ronaldo. Tetapi tuan rumah yang mempamerkan kesungguhan di penghujung permainan sekali lagi meraih hasil dengan 2 jaringan pantas dilakukan Fernando Rodriguez minit ke-89 dan masa kecederaan memastikan kemenangan 4-2 memihak Kedah. Sekaligus naik 1 anak tangga dan menyaingi Pahang yang dipisahkan 3 mata bagi perebutan tempat kedua Liga. Beralih pula ke aksi Liga Perdana di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, Seremban. Negeri Sembilan kecundang 2-3 kepada PDRM menyebabkannya dipintas lawan bagi perebutan tempat ketiga Liga. Kedua-dua pasukan Negeri Sembilan dan PDRM bertemu dalam aksi kedua terakhir bagi persaingan tempat kedua Liga Perdana. Tuan rumah ceria meraihkan gol pembukaan pada minit ke-30 selepas sepakan percuma Zulfahmi Abdul Hadi tertampan ke gawang sendiri oleh pemain lawan Uche Agba. 4 minit kemudian, Uche Agba menebus kesilapannya dengan menanduk hantaran R. Gopinathan bagi menyamakan kedudukan 1-1 buat PDRM. Negeri Sembilan kembali memimpin perlawanan, sekali lagi melalui Zulfahmi yang memanfaatkan peluang terhidang minit ke-68. Pada minit ke-83, tindakan penjaga gol Negeri Sembilan Muhammad Kaharudin Abdul Rahman keluar dari kotak penalti dihukum Lee Chang-hun bagi menghasilkan jaringan kedua pelawat. Pada masa kecederaan, Lee Chang-hun sekali lagi tampil dengan watak pemusnah menjaringkan gol pemisah kedua-dua pasukan menerusi sepakan percuma jarak jauh sekaligus memastikan kemenangan berharga 3-2 dan memintas lawan ke tempat ketiga Liga. Baik, sukan antarabangsa aksi Wimbledon tiba ke kemuncaknya menemukan Novak Djokovic dan Roger Federer di penentuan juara lelaki hari ini. Kategori wanita pula diungguli pemain Romania Simona Halep yang menewaskan wakil Amerika Syarikat Serena Williams 6-2, 6-2 pada perlawanan akhir untuk bergelar juara. Simona Halep turun selaku pemain pilihan ke-7 berdepan juara 7 kali Serena Williams yang diletakkan pilihan ke-11 saingan. Halep bermain dengan baik sekali mengelak membuat kesilapan untuk mengutip mata berharga dari awal permainan. Wakil Romania itu yang berada di hadapan terus menjarakkan kedudukan mata meninggalkan Serena hasil pukulan-pukulan kemas sebelum mengutip kemenangan awal 6-2 di set pertama. Serena cuba bangkit dalam permainan berikutnya dengan mengekori rapat mata Halep tetapi gagal mengekalkan rentak menyebabkan mula keciciran mata dan ditinggalkan lawan. Halep tidak mensia-siakan kesempatan untuk terus menenggelamkan lawan dan meraih mata penting. Sekali lagi merakam kemenangan 6-2, ia mengesahkan kejuaraan sulung Wimbledon dalam kariernya setelah beraksi dalam tempoh 56 minit. Menambah gelaran Grand Slam kedua selepas terbuka Perancis tahun lalu, Halep juga mencipta sejarah menjadi pemain Romania pertama memenangi kategori perseorangan saingan berkenaan. Baik, sekian dulu buat waktu ini. Kreativiti menghias hidangan dalam pinggan kami pilih menjadi penutup Buletin 1.30 hari ini. Saya Mir Abdul Malik Rayani. Salam hormat dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.